Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Tenaga kerja dan bakat rakyat Malaysia perlu digalak dan diilhamkan bagi menjadikan pembelajaran sepanjang hayat serta pembangunan peribadi yang berterusan. Ia sebagai keutamaan untuk negara kekal, kukuh dan berdaya saing pada masa depan. Yang Di-Pertuan Agong bertitah adalah mustahak bagi kerajaan dan pemain industri untuk bekerjasama mengembangkan peluang pembelajaran dan pembangunan untuk rakyat. Malaysia berpendirian isu berkaitan Batu Putih boleh diselesaikan dengan penglibatan langsung Peguam Negara Malaysia dan Singapura menerusi rundingan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedua-dua negara wajar membuktikan cara menyelesaikannya dalam situasi menang-menang. Jelas beliau, usaha itu perlu dilakukan walaupun kedua-dua pihak telah membincangkannya sejak 12 bulan lepas. Bagi konflik Palestin dan Israel, Malaysia dan Singapura sepakat menggesa ngejatan senjata di kuat kuasa bagi menjamin ketegangan di Gaza dapat diredakan, sekaligus mengangkat keamanan dan menamatkan kesengsaraan rakyat Palestin. Malaysia dan Singapura antara 120 buah negara anggota PBB yang mengundi memihak kepada gejatan senjata mengenai konflik Gaza. Kerajaan beri jaminan tiada kenaikan harga ayam secara mendadak susulan penambatan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa Rabu ini. Ini memandangkan ketika ini kebanyakan peniaga menjual ayam jauh lebih rendah daripada harga siling ditetapkan iaitu RM9.40 sekilogram. Membekal beri jaminan bekalan ayam mencukupi buat masa ini dan masa depan. Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan pihak tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai NGO mengutip sumbangan khususnya untuk rakyat Palestin. Mengakui rakyat Malaysia amat terkesan dengan situasi di Palestin ketika ini, namun mereka perlu berhati-hati dalam menyalurkan sumbangan agar tidak tertipu. Seorang pegawai Kementerian Luar meninggal dunia pada Isnin ketika melakukan aktiviti pendakian ke Everest Base Camp. Bangsa dikenali sebagai Parthiban Kandasamy disahkan meninggal dunia pada pukul 2.30 pagi waktu tempatan di Gorakchak. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sedang menguruskan untuk membawa turun jasad mendiang dari Gorakchak ke Kathmandu untuk dibedah siasat di Hospital Teaching Kathmandu. Jasad akan dibawa pulang ke Malaysia selepas segala urusan bedah siasat dan dokumentasi selesai. Dipercayai terlibat hasilkan wang kertas palsu. Dua lelaki diberkas di sebuah kediaman di Bandaraya Kuala Terengganu semalam. Menurut Ketua Polis Negeri, Datuk Mazli Mazlan, hasil penahanan itu pihaknya menemui dan merampas 27 keping wang kertas palsu, komputer river dan peralatan mencetak wang palsu. Kedua-dua suspek yang positif dadah itu direman selama 4 hari. Di Melaka, 59 individu ditahan selepas dikesan positif dadah dalam operasi khas bersepadu di sebuah pusat hiburan di Plaza Melaka Raya semalam. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah berkata, dalam operasi bermula pukul 2.30 petang itu, 108 individu diperiksa. Turut ditahan seorang lelaki tempatan yang bertindak sebagai penjaga pusat hiburan itu serta 2 pekerja lelaki warga asing. Kesemua individu yang positif dadah disiasat mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. 183 pelajar sekolah di Perak ditahan kerana terlibat kes jenayah bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, jumlah itu meningkat berbanding 65 orang bagi tempoh sama tahun lalu. Jenayah kekerasan merekodkan tangkapan tertinggi diikuti jenayah harta benda dan jenayah bukan indeks. 8 pelajar turut ditahan terlibat kesalahan berkaitan dadah. 2 lelaki dibebas dan dilepaskan. Mahkamah tinggi Ayer Keruh daripada tuduhan memiliki pelbagai jenis bahan beracun dan dadah seberat hampir 140 kilogram 5 tahun lepas. Ia apabila pihak pendakwaan gagal buktikan kes prima facie terhadap Chua Xiao Bun dan Xiao Buk Bun apabila gagal memanggil saksi penting Chan Eng Chin. Kedua-dua mereka bersalaman antara satu lain di kandang tertuduh selepas Hakim Muhammad Razi Abdul Hamid membacakan keputusan.
Di Kelantan, lelaki etnik Rohingya didakwa atas pertuduhan membunuh rakan senegara di Kampung Melo pada 17 Oktober lalu. Nurul Salam Muhammad Sadiq ditemukan mati di sebuah rumah akibat ditikam 40 kali termasuk di bahagian dada. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah tetapkan 31 Januari tahun depan untuk laporan kimia dan forensik. Sementara itu, di Johor, seorang pemandu lori mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas tuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang pelajar tingkatan 5 Rabu lalu. Tuduhan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Majistret membenarkan diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 30 November depan. KPDN Kedah menyita sebuah mesin pembungkus beras di sebuah kilang beras di Mergong semalam. Pengarah KPDN Kedah berkata tindakan itu diambil selepas mendapati mesin yang digunakan untuk membungkus beras terbabit disyaki tidak ditentusahkan. Nilai sitaan dianggarkan berjumlah RM35,000 dan kes disiasat mengikut Seksyen 14-6 Akta Timbang dan Sukat ATS 1972. KPDN bongkar aktiviti 14 syarikat guna penggunaan perisian komputer tanpa lesen dalam operasi mereka. Tindakan penguatkuasaan sejak 2020 itu bagi mengekang aktiviti penggunaan perisian komputer tanpa lesen yang semakin berleluasa. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM995,000. Situasi banjir di Perak setakat pukul 10 malam tadi, penduduk terjejas meningkat kepada 312 orang berbanding 290 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kesemua mereka ditempatkan di 3 PPS di 2 daerah. Di Hilir Perak, penduduk terjejas meningkat kepada 170 orang daripada 50 keluarga. Mereka ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak. Sementara itu, Polis Perak akan terus melakukan pemantauan secara berkala terutama ketika musim banjir bagi memastikan kediaman penduduk yang ditinggalkan berada dalam keadaan selamat. Ketua Polis Negeri berkata, penundaan bot akan digerakkan selain penggunaan aset udara khususnya di kawasan terjejas. Beliau pada masa sama turut menyarankan penduduk terlibat agar melaporkan kediaman yang ditinggalkan kepada polis. KPKT memperuntukkan RM20 juta kepada PBT seluruh negara bagi kerja-kerja penyelenggaraan longkang dan sistem peparitan untuk mengelakkan banjir kilat. Menteri Ngah Ming memaklumkan, bulan lepas beliau telah menggesa ke semua PBT untuk segera menyelenggara longkang utama menjelang musim monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula November ini. Kerja-kerja penyelenggaraan itu sedang berjalan dan beliau masih menunggu laporan perkembangan hasilnya. Kos RM3 juta diperlukan bagi kerja baik pulih SMK Mushi Abdullah Melaka yang rosak dilanda ribut Sabtu lalu. Kerja baik pulih dijangka ambil masa 6 bulan. Peruntukan awal RM100,000 telah disalur Kementerian Pendidikan bagi menjalankan kerja-kerja pembersihan. Pihak sekolah akan mengambil langkah awal mengemaskini penjadualan pelajar. Pembabitan Badan Korporat dalam program sastra berupaya membantu membentuk pembangunan bahasa dan budaya bangsa di kalangan pelapis negara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, era globalisasi berpaksikan teknologi seakan meminggirkan sastra dan budaya bangsa. Katanya, seni kesusastraan merupakan jiwa masyarakat yang perlu dipertahankan sebagai legasi tamadun bangsa dan negara yang unggul. Ini pula usaha bagi memastikan insiden melibatkan artis luar negara yang melakukan tindakan jelik dan kurang sopan ketika konsert tidak berulang. KKD meminta penganjur konsert artis luar negara mewujudkan kill switch untuk hentikan konsert atau memutuskan bekalan elektrik. Di samping itu, JAKIM turut berperanan secara langsung menapis serta menyekat setiap kemasukan artis ke negara lain. Prestasi ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat tidak mencerminkan kedudukan sebenar ekonomi negara. Jelas Datuk Seri Awad Maslan, kayu pengukur utama pengukuhan ekonomi adalah melihat kadar pertumbuhan KDNK, paras defisit, kadar dasar semalaman dan kadar pengangguran dan inflasi. Walaupun persekitaran mencabar, ekonomi negara berkembang positif dengan jangkaan KDNK 4% tahun ini.
ECER menerima pelaburan komited berjumlah 10 bilion ringgit sehingga September 2023. Daripada jumlah itu, 2.6 bilion ringgit telah direalisasikan mengatasi pelaburan dalam sektor seperti pembuatan, pelancongan perkhidmatan, pertanian serta minyak, gas dan petrokimia. Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC berkata, hubungan kukuh dengan kerajaan negeri dan penggiat industri tempatan serta kemudahan menyeluruh antara faktor yang menarik minat pelabur. Kadar penembusan pembayaran digital sektor awam di Selangor dan Pulau Pinang mencecah 90% setakat ini. Ia didorong pembayaran tanpa tunai kerajaan negeri bertujuan mengurangkan ketirisan dan meningkatkan hasil kerajaan. Pengarah kanan bahagian digitalisasi kerajaan PNET berkata kadar penembusan bayaran digital di Kedah berada pada 80%, manakala Perlis, Johor dan Perak pula masing-masing pada 60%, 50% dan 49%. Syarikat Artronic Berhad bersama syarikat pembuatan motosikal EV Indonesia, United E-Motor, membawa masuk 2 model motosikal ke dalam pasaran Malaysia. Kerjasama itu bagi memperkukuhkan agenda persekitaran sosial dan takbir urus ESG dalam sektor pengangkutan. Model yang diperkenalkan United E-Motor TX3000 dan TX 1800 dengan menyasarkan pengeluaran sebanyak 2,000 unit motosikal tahun depan. Tempahan motosikal EV itu dibuka pada 24 Disember tahun ini. Selangor sedang mempertimbang untuk mewujudkan kerangka dan peraturan berkaitan sektor ekonomi penjagaan melibatkan kanak-kanak serta warga emas. Menteri Besar berkata, dengan adanya kerangka berkenaan, ia akan mengelakkan kerjaya kaum wanita daripada tersekat berikutan tanggungjawab terhadap keluarga. Serangan darat tentera Israel memasuki fasa kedua. Selain Gaza, beberapa lokasi di tebing barat turut menjadi sasaran. Menurut sumber tentera, pertempuran meletus dan mendatangkan kecederaan dan kematian kedua belah pihak. Sementara itu, jurucakap Hamas turut melaporkan perkara sama dengan beberapa kejayaan menyekat kemarahan kereta kebal Israel. Tindakan biadab rejim haram Israel darat terus mendapat kecaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan negara-negara lain. Namun semua itu tidak diendahkan rejim Zionis yang mendapat sokongan kuat AS, EU dan UK. Sehingga kini, laporkan lebih 8,000 rakyat Palestin terkorban dalam serangan udara Israel sebelum ini. Separuh daripada mangsa yang meninggal dunia ialah kanak-kanak. Sejurus talian telefon dan internet terpasang semula di Gaza. Tentera Zionis telah memaksa penduduk bergerak ke arah selatan. Ketika ini, kira-kira 12,000 orang sedang mencari perlindungan di hospital selain kira-kira 400 pesakit dan ratusan yang cedera. Israel terdahulu berkata hospital berkenaan menjadi pusat arahan tentera oleh pejuang Hamas. Namun, ia dinafikan sekeras-kerasnya Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin PRCS. Israel sebelum ini mendakwa terowong bawah tanah Hamas terletak di bawah bangunan hospital, masjid dan kawasan penempatan di Gaza. Sementara itu, pegawai perubatan di Gaza terus bergelut menyelamatkan mangsa cedera yang kebanyakannya kanak-kanak. Mereka memaklumkan terdapat tanda-tanda mangsa diserang menggunakan bom fosforus. Menerusi rakaman ini, beberapa kanak-kanak yang parah mengerang kesakitan dan ada antara mereka kelihatan sukar bernafas. Penggunaan peluru atau bom fosforus terhadap orang awam diharamkan dalam undang-undang antarabangsa. Sementara itu, lebih 30 truk bantuan memasuki Gaza. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB OCHA berkata, bantuan tersebut merangkumi air, makanan dan bekalan perubatan ke Gaza melalui sempadan Rafah dan Mesir. Setakat ini, menurut agensi berkenaan, sebanyak 117 truk masuki Gaza melalui lintasan itu. Sebelum Kampungan Zionis, kira-kira 500 truk yang membawa bantuan dan barang lain memasuki Gaza setiap hari. OCHA mengalukan penghantaran bantuan terbaru tersebut, namun pihaknya tetap menekankan jumlah bantuan yang lebih besar diperlukan. Daripada 117 truk yang dibenarkan masuk setakat ini, sejumlah 70 kenderaan itu dilaporkan membawa bekalan perubatan, manakala selebihnya masuk bawa makanan, bekalan air dan bahan sanitasi.
Saudara, Kanta 744 pagi berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.